أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kita dapat keberkatan pada tengah hari ini. Marilah kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدنا علما وارزقنا فهما. وبعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, Jawatan Kuasa Surau Sidang Jemaah, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur Alhamdulillah pada tengah hari ini dengan izin dan nikmat Allah Ta'ala pada tengah hari di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, dapat sama-sama kita berada dalam majlis pengajian kita. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah bermula pada tengah hari ini kita akan sama-sama ambil peluang dalam kesempatan yang ada pada bulan Al-Quran untuk kita merenung dan mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quranil Karim. Kerana sebagaimana yang telah kita tahu, tuntutan daripada Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca daripada bulan Ramadan, maka malah lebih besar daripada itu untuk sama-sama kita mengambil pengajaran daripada pengertian dan tafsiran yang terkandung daripada ayat-ayat yang ada. InsyaAllah dalam kesempatan pada bulan ini kita akan cuba melihat pengertian yang terkandung di dalam surah dalam Al-Quran yang dipanggil surah Al-Mu'minun. Jadi kita akan ambil kesempatan pada hari ini dalam bahagian yang pertama untuk kita menghurai berkenaan dengan pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah Al-Mu'minun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, surah Al-Mu'minun ini adalah merupakan surah di dalam juzuk yang ke-18 di dalam Al-Quran yang dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Demi sesungguhnya telah berjayalah, telah mendapat kemenanganlah orang-orang yang beriman. Jadi kerana surah ini dimulakan dengan sifat orang yang beriman yang dinyatakan daripada ayat 1 hingga ayat 11, maka surah ini dinamakan dengan nama surah Al-Mu'minun, yakni surah orang-orang yang beriman. Kerana apa sidang jemaah sekalian? Surah ini adalah merupakan juzuk yang ke-18 dan merupakan surah-surah Makkiyah. Jadi bila kita kata dia surah Makkiyah, ia adalah surah yang diturunkan di Mekah, yang menumpukan kepada persoalan dan perbahasan berkenaan dengan aspek akidah dan keimanan. Sebab itu surah Makkiyah ni dia tidak ada hukum hakam, peraturan, undang-undang yang dinyatakan, dia tidak disebut dalam surah Makkiyah. Kerana ayat-ayat berkenaan dengan undang-undang dan hukum hakam diturunkan kebanyakannya ialah waktu di Madinah, ketika mana Nabi SAW telah berhijrah, telah menubuhkan negara Islam Madinah, baru datang ayat yang berkaitan dengan undang-undang. Lantaran itu kita lihat kerana surah ini menekankan berkenaan dengan aspek akidah, terdapat banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dinyatakan di dalamnya. Misalnya kalau kita lihat di awal surah ini dijelaskan kepada kita golongan mukmin yang berjaya, yang mendapat syurga Firdaus yang kekal abadi. Yang akan menjadi perbincangan kita pada hari ini, kita nak bincang berkenaan dengan sifat mukmin. Yang kerana sifat-sifat inilah yang dinyatakan daripada ayat yang pertama hingga ayat ke-11, surah ini dinamakan dengan nama surah Al-Mu'minun. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranil Karim, surah ini ada yang dinamakan bersempena dengan manusia, surah Al-Mu'minun, makna orang-orang yang beriman. Ada surah Al-Kafirun, surah orang-orang kafir, iaitulah qul ya ayyuhal kafirun. Selebihnya dalam Quran banyak surah-surah juga dinamakan berkaitan dengan perempuan.
Banyak surah berkenaan dengan perempuan, nama-nama perempuan. Misalnya surah Nisa, surah wanita. Surah Al-Mujadilah, yakni perempuan yang berdebat. Surah Al-Mumtahanah, yakni perempuan yang diuji. Ini dia ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian yang berkaitan kerana kenapa dinamakan dengan nama berdemikian. Diterangkan juga di dalam surah ini hakikat dan proses kejadian manusia serta pelbagai jenis nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi kita lihat di antara perbacaraan dalam surah Makkiyah ini berkaitan dengan akidah, antaranya disebut kepada kita berkenaan dengan kejadian manusia. Ayat-ayat berkenaan dengan kejadian manusia dinyatakan di dalam surah-surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan di Mekah. Misalnya di dalam ayat ke-12 Allah Ta'ala menyenaraikan kepada kita proses kejadian manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan demi sesungguhnya kata Allah, kami telah menjadikan manusia itu daripada saripati tanah, saripati tanah liat, dan kami telah menjadikan zuriatnya daripada benih, lalu kami simpan di tempat yang kukuh, yakni dalam rahim wanita. Kemudian daripada benih itu kata Allah ada segumpal darah, kemudian daripada segumpal darah itu seketul daging, kemudian daging itu kami balut dengan tulang, dan tulang itu kemudiannya kami balut dengan daging, dan Allah Ta'ala menjadikan kejadian yang berikutnya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebaik-baik pencipta. Ada cerita kepada kita dalam surah ini berkenaan dengan kejadian manusia. Sama juga kalau kita tengok dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj adalah surah berkenaan dengan haji. Surah berkenaan dengan ibadah haji. Juga dinyatakan kepada kita berkenaan dengan kejadian manusia. Itulah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba's fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfah. Wahai manusia, kalau kamu ragu terhadap kebangkitan di hari akhirat, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada tanah, kemudian daripada keturunan-keturunan kamu daripada benih, kemudian daripada segumpal darah, hinggalah seterusnya kepada peringkat-peringkat kejadian manusia. Ini Allah Ta'ala terangkan di dalam surah ini, dalam ayat yang ke-12 yang menjelaskan berkenaan dengan proses kejadian manusia hinggalah ayat yang ke-14. Yang mana kalau kita lihat antara mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quranil Karim ialah mukjizat yang berkaitan dengan sains. Sebagaimana yang kita tahu proses kejadian manusia, bermula daripada benih, embrio, kemudian embrio tadi dia jadi segumpal darah, kemudian dia jadi tulang, bila ada tulang ada daging dan seumpamanya. Proses-proses ini hanya diketahui oleh manusia dalam kurun yang ke-20. Manusia tidak tahu. Sebab itu kita membaca kajian-kajian pengkaji yang mengkaji berkenaan dengan ilmu embriologi. Dia mengkaji berkenaan dengan kandungan. Bila dia baca ayat ini, dia kata mana mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Mekah tanpa teknologi moden tahu berkenaan dengan proses kejadian manusia ini, kerana proses kejadian manusia ini hanya dikenal pasti dan diketahui oleh sains pada kurun yang ke-20. Sebab itu berapa ramai ahli sains beriman kepada Allah apabila membaca ayat-ayat berkenaan dengan fakta sains sebagaimana contoh dalam ayat ini. Kemudian dalam ayat ataupun dalam surah Al-Mu'minun ini juga dinyatakan kepada kita berkenaan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya berkenaan dengan pelbagai nikmat Allah kepada manusia. Allah Ta'ala dah cerita kejadian manusia, Allah Ta'ala cerita pula berkenaan dengan nikmat Allah Ta'ala kepada manusia yang disebut di dalam ayat berikutnya, iaitulah pada ayat yang ke-17 yang Allah Ta'ala menjelaskan perkara berkenaan sehinggalah kepada ayat 22.
adalah merupakan cerita ataupun perkhabaran berkenaan dengan pelbagai nikmat Allah Ta'ala kepada manusia, yang dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan demi sesungguhnya kami telah menjadikan di atas kamu 7 lapisan langit. Jadi antara nikmat Allah Ta'ala 7 lapisan langit kepada manusia. Kemudian Allah Ta'ala sebut di antara nikmat Allah Ta'ala daripada langit tadilah berlakunya apa yang dikatakan proses hujan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Maka kami, kata Allah, telah menurunkan daripada langit air, yakni air hujan, dengan kadar yang tertentu. Allah Ta'ala sebut di sini air yang turun, hujan yang turun adalah dengan kadar yang tertentu. Sebab itu ini dibuktikan dengan penemuan sains. Dia kata hujan yang turun setiap tahun di seluruh dunia, dia punya puratanya sama, cuma taburannya berbeza. Mungkin tahun ni kita dapat banyak, orang lain dapat sikit. Orang lain dapat banyak, pada tahun berikutnya kita pula dapat sikit. Tetapi kesimpulannya, kata ahli sains, hujan yang turun ini yang dimaksudkan dengan biqadar, pengertian dengan kadar yang tertentu. Allah telah menentukan jumlah air yang turun, hujan yang turun kepada manusia setiap tahun, dia puratanya sama, cuma berbeza di antara tempat-tempat bergantung kepada hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami telah menurunkan daripada langit itu air hujan dengan kadar yang tertentu. Fa askannahu fil ard, maka kamilah yang menyimpan air yang turun itu di perut bumi. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, dan sesungguhnya kami, kata Allah, berkuasa menjadikan air yang tersimpan itu hilang begitu sahaja. Faham pada kita nikmat Allah adalah hujan. Kemudian daripada hujan tadi Allah Ta'ala takdirkan air tadi ditadah oleh tasik, ditadah oleh laut, ditadah oleh sungai. Siapa yang tadah? Betul, yang nampak kita tadah. Yang kita nampak Syabas buat projek, kerajaan negeri buat macam-macam empangan dan umpamanya, kita nampak macam tu. Siapa yang menjamin air itu tidak hilang? Siapa jamin? Kerana kata Allah, yang simpan tu siapa? Bukan kamu wahai manusia, kami. Fa askannahu fil ard, kami yang simpan. Sebab itu kata Allah, wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, dan kami, kata Allah, hanya saja benar-benar berkuasa menjadikan air yang kami simpan itu hilang begitu saja. Tak ada jaminan. Maknanya betapa kerdilnya manusia kita ni. Ada air pun kita tak boleh nak simpan, Allah Ta'ala juga simpan. Sebab itu ni Allah Ta'ala tunjuk kepada kita tanda kebesaran dia yang kedua. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab lakum fiha fawakihu kathiratun wa minha ta'kulun. Maka dengan sebab air hujan tadi, kata Allah, kerana turunnya hujan, maka kami telah menumbuhkan pelbagai jenis kebun-kebun, daripada kebun kurma dan kebun anggur. Allah Ta'ala sebut kebun kurma dan anggur ini sesuai dengan latar belakang turunnya Al-Quran di kalangan orang Arab. Kalau disebut di sini turunnya kepada kamu kebun-kebun seperti kebun durian, pening pula orang Arab, dia tak faham. Sebab tu kita nak memahami Al-Quran, wajib kita mengetahui latar belakang Al-Quran itu diturunkan, yakni bangsa Arab, budaya orang Arab. Kerana apa yang diturunkan di dalam Al-Quran itu sangat berkait rapat dengan tata cara dan cara kehidupan orang yang tinggal pada masa itu di mana wahyu diturunkan. Maka kami menumbuhkan daripadanya kebun-kebun kurma dan kebun-kebun anggur. Bukan sekadar itu, kata Allah, fawakihu katsiratu wa minha ta'kulun. Ada juga pokok-pokok buahan yang lain yang daripadanya kamu mengambil hasil makanan untuk kamu makan. Jadi antara dengan sebab hujan, Allah Ta'ala sebut lagi nikmat dia, ada tumbuhan. Bila ada tumbuhan, ada pokok dan ada buah, dan daripada buah tadi ada hasil rezeki kepada manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut satu jenis pokok.
Ini sebab tu istimewa pokok ni. Ya tak? Wa syajaratan takhruju min turi Saina tambutu bid-duhni wasibghil lil akili. Dan sebuah pokok, kata Allah, yang keluar daripada Tur Sina, yang daripadanya ada lemak, minyak, yang menjadi makanan bagi orang yang memakan. Di sini Allah Ta'ala sebut kepada kita berkenaan dengan keistimewaan, ya, keistimewaan pokok zaitun dan minyak zaitun. Dalam banyak-banyak pokok, dalam banyak-banyak buah, Allah Ta'ala sebut buah zaitun. Nampak? Padahal banyak lagi Allah Ta'ala sebut, tapi dalam banyak-banyak buah Allah Ta'ala sebut buah zaitun ataupun pokok zaitun. Sebab itu pokok zaitun ini dipanggil oleh Nabi SAW sebagai syajarah mubarakah. Sebut juga di dalam Al-Quran dalam surah Nur, yang mana pokok zaitun ini dipanggil sebagai pokok berkat, ya. Dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi sebut, kulu zait wadhinu fa innahu min syajaratin mubarakah. Kata Nabi, makanlah minyak zaitun dan buatlah minyak daripadanya. Di buah zaitun ni makanlah, buah dia pun makan, minyak dia pun makan. Kerana sesungguhnya, kata Nabi, minyak yang dihasilkan daripada zaitun ini ianya berasal daripada pokok yang mendapat keberkatan Allah. Apa makna berkat? Berkat maknanya kasratul khair, banyak kebaikan. Malangnya kita orang Melayu, ya, zaitun ni buahnya, minyaknya tidak menjadi menu kita. Tak jadi menu kita, ya, kerana mungkin salah satu sebab bukan di tempat kita, dan juga mungkin kerana sebab harganya agak mahal daripada kita. Walhal kalau kita lihat daripada kajian dan penemuan-penemuan sains, pakar-pakar pemakanan menyatakan kepada kita buah zaitun dan minyak zaitun khususnya ada banyak kelebihan. Kelebihan yang cukup baik sebagai pencegah kepada sakit jantung dan sakit kanser. Sebagaimana yang telah dibuktikan oleh penemuan-penemuan yang menyatakan bahawa orang yang tinggal di Mediterranean adalah orang yang paling berisiko rendah untuk dikena serangan jantung. Orang yang tinggal di Mediterranean, bila dikaji apa sebab orang yang tinggal di Mediterranean ni orang yang paling kurang kemungkinan kena sakit jantung, seperti orang yang tinggal di Itali, tinggal di Sepanyol, kawasan-kawasan Mediterranean, atau tinggal di Morocco, tinggal kawasan sekitar negeri Mediterranean, maka didapati menu utama mereka ialah minyak zaitun dan buah zaitun. Jadi maknanya kita lihat ni kelebihan, pokok zaitun yang dinyatakan di dalam ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita berkenaan dengan, tidak cukup Allah Ta'ala sebut pasal pokok dan buah-buahan, Allah Ta'ala nyatakan juga nikmat Allah berkaitan dengan binatang. Wa inna lakum fil an'ami na'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Sesungguhnya pada kamu dalam binatang ternak itu, pada binatang ternakan itu terdapat pengajaran yang banyak. Ada pengajaran yang banyak. Kata Allah Ta'ala, bila kita tengok binatang ada iktibar yang banyak. Apa maksud pengajaran yang banyak? Dihuraikan dalam ayat, dalam perkataan berikutnya, nusqikum mimma fi butuniha. Maka antara pengajarannya, kata Allah, kami telah memberi kamu minum daripada apa yang keluar daripada perut binatang ternak ini, yakni susu. Apa pengajarannya? Inilah yang dihuraikan di dalam ayat yang lain dalam surah An-Nahl. Allah Ta'ala kata di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana binatang-binatang ini makan rumput. Bila makan rumput, kata Allah, ya, min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Yang sewajarnya kita fikirkan bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala menjadikan binatang ini, dia makan rumput, hasil daripada makan rumput masuk dalam perut dia. Kemudian bagaimana, kata Allah, kami pisahkan daripada makanan itu di antara najis, di antara susu, di antara darah. Macam mana rumput dimakan oleh binatang, ada bahagian jadi susu, ada bahagian jadi darah,
ada bahagian jadi bahan buangan, najis. Ini kata Allah Ta'ala suruh kita berfikir berkenaan dengan perkara ini. Bukan sekadar kamu boleh minum susunya, kata Allah, walakum fiha manafi'un katsirah. Pada binatang ternak itu banyak manfaat yang cukup banyak kepada kamu. Antaranya kata Allah, wa minha ta'kulu, dan daripada binatang ternak inilah kamu jadikan sebagai sumber makanan untuk kamu makan. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan binatang ternak ini juga kata Allah kamu gunakan di atas belakangnya sebagai benda untuk alat pengangkutan memikul barang-barang kamu, sebagaimana kamu menggunakan kapal untuk membawa barang yang telah kamu bawa. Jadi kalau kita lihat daripada ayat ni, Allah Ta'ala cerita kepada kita binatang ternak ni, ya, Allah Ta'ala sebut salah satu kegunaan dia kepada manusia yang pertama, selain daripada tujuan makanan, ya, sama ada daging ataupun susunya untuk diminum, selain daripada itu ianya boleh digunakan untuk tunggangan dan mengangkut barang. Itu manfaat yang kedua. Dan juga disebut di dalam ayat surah An-Nahl, Allah Ta'ala sebut antara keistimewaan binatang-binatang ternak ini, dia ada faedah yang cukup besar kepada manusia di sudut kejiwaan manusia, yang disebut dalam surah An-Nahl, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Allah Ta'ala kata pada binatang ternak itu terdapat keindahan ketika mana dia pergi ke padang ragut di waktu pagi, dan ketika mana dia balik daripada padang waragut di waktu petang. Yang dihuraikan oleh ulama tafsir, binatang ternak ni, bila kita bela binatang ni, salah satu faedah dia, selain daripada faedah makanan, selain daripada faedah pengangkutan, untuk orang zaman dulu lah, kita tak guna lagi dah, kelebihan dia ialah sebagai terapi jiwa manusia. Ini Allah Ta'ala, walakum fiha jamal. Maknanya kita ni salah satu daripada rawatan jiwa kita. Tak? Kita ni nak merasakan, nak melepaskan tekanan hidup kita, salah satunya ialah dengan kita membela binatang. Inilah yang kita tak ada kesempatan zaman sekarang. Betul tak? Takkan nak bela kambing kat taman perumahan pula. Dah, marah jiran-jiran, orang report majlis daerah. Jadi maknanya ini kita kekurangan. Mungkin kalau kita kaji balik, mungkin ini salah satu sebab kenapa orang akhir zaman ni jiwanya kacau. Betul tak? Jiwanya tidak tenang mungkin. Kerana Allah Ta'ala menyatakan di antara perkara yang memberi ketenangan manusia ialah adanya binatang. Macam mana seronok tadi? Melihat dia pergi waktu pagi, melihat dia balik waktu petang, akan menimbulkan ketenangan pada manusia. Ini ayat menjelaskan kepada kita di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam surah ini juga diterangkan berkenaan dengan kisah perutusan para rasul, seperti Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa dan Maryam. Kisah Maryam yang menjadi satu iktibar kepada umat ini. Maksudnya dalam surah ini juga dicerita kepada kita kisah-kisah Nabi. Sebab itu, ya, apabila dalam Al-Quran ada dicerita kisah-kisah Nabi, umumnya surah itu adalah merupakan surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah, kecuali suratul Baqarah. Surah Baqarah banyak kisah Nabi, kisah Nabi Musa. Tetapi surah Baqarah ni bukan turun di Mekah, dia turun di Madinah. Kerana surah-surah yang cerita pasal Nabi kebanyakannya adalah merupakan surah-surah yang diturunkan di Mekah selain daripada suratul Baqarah. Terdapat juga gambaran keingkaran golongan yang menolak kebenaran serta balasan yang mereka terima di dunia dan azab di hari akhirat. Dalam kita akan jumpa nanti berkenaan dengan balasan Allah Ta'ala. Selepas dicerita kepada kita, rasul-rasul diutus kepada umat manusia. Manusia ini sebahagian beriman, sebahagian menolak. Maka Allah Ta'ala azab mereka di atas dunia, dan dicerita juga azab mereka di hari akhirat akibat mereka menolak kerasulan yang telah diutus kepada mereka. Diterangkan juga bukti-bukti kekuasaan Allah yang sangat banyak untuk direnungi oleh manusia. Ada juga ayat yang menjadi nasihat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berhadapan dengan musuh, dan suruhan agar baginda memohon perlindungan dengan Allah serta memohon keampunan dan rahmat.
Dalam surah Al-Mu'minin ini juga ada ayat-ayat doa. Ayat-ayat doa, suruhan kepada Nabi. Mana bila suruhan Nabi kepada Nabi untuk berdoa, maknanya suruhan kepada kita. Yang mana kalau kita lihat di dalam ayat ini ada beberapa tempat. Misalnya pada ayat 29, kisah Nabi Nuh. Ayat 29 daripada surah Al-Mu'minun, apabila Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Nuh. Sebaik saja selesai Nabi Nuh mendarat bersama dengan kaumnya selepas banjir besar, maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh berdoa dengan katanya, wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Maka katakanlah wahai Nuh, ya Allah, turunkanlah aku di tempat turun yang penuh keberkatan. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik orang yang memberi tempat kediaman. Ini satu doa yang baik. Doa yang ini baik kalau kita pergi mana-mana. Ya, kita pergi mana-mana ziarah tempat kawan, atau afdalnya kalau kita pindah rumah. Bila kita pindah rumah, baru beli rumah atau kita baru sewa rumah, antara doa yang bagus kita baca doa Nabi Nuh yang diajar dalam ayat ini. Apa dia? Wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkanlah aku di tempat tinggal yang penuh berkat. Ya Allah, kalau aku duduk rumah sewa ni, ya Allah, mudah-mudahan rumah sewa ni berkat pada aku. Nah, itu kita minta kepada Allah, doa. Ya, walaupun kita sekarang ni mungkin dah duduk tak baca doa ni, balik ni kita baca balik rumah. Bila kita sampai rumah, nak baca doa ni, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Kerana sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pemberi tempat kediaman. Maknanya kalau Nabi Nuh Allah Ta'ala suruh baca doa ni, bila sebaik saja dia mendarat, kapal dia mendarat, maka terlebih utama lagi kita. Kerana apabila disuruh kepada para Nabi, dengan maksud disuruh kepada umatnya. Itu doa yang pertama yang boleh kita ambil daripada ayat ni. Yang berikutnya ialah doa di dalam ayat 97, ya, iaitulah perintah kepada Nabi SAW, ayat 97 dan 98. Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW berdoa, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ayat 97 dan 98. Ini doa juga. Mana perintah kepada Nabi Muhammad SAW, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Maka katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, aku mohon berlindung, ya, denganmu daripada bisikan syaitan, dan juga aku mohon perlindungan tatkala mana kehadiran syaitan berkenaan. Jadi maknanya Allah suruh Nabi Muhammad, Nabi yang maksum, berlindung, ya, dengan Allah daripada syaitan. Maka sewajarnya kita berlindung. Bila kita bagus baca doa ni, bagus kita baca doa ini dalam banyak tempat, khususnya tatkala mana kita nak tidur. Saat kita nak tidur, bagus kita baca doa ni, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Nabi ketika mana dia nak tidur. Dia tidak ajar ayat ini, tapi dia ajar dengan kalimah yang lain yang disambung dengan ayat ini. Iaitulah satu doa Nabi ajar kepada dia sebelum tidur. Kata Nabi, bacalah Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Maka kata Nabi SAW sebelum tidur, bacalah dengan nama Allah, aku mohon perlindungan dengan kalimat Allah Ta'ala yang sempurna daripada kemurkaan Allah, daripada azab Allah, dan daripada kejahatan hambanya, dan daripada bisikan-bisikan syaitan, dan daripada saat kehadiran syaitan. Ini kita baca sebelum kita tidur. Itu doa yang kedua, ya, yang daripada ayat ini. Yang ketiga, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian,
Antara zikir yang utama juga kita beramal ialah ayat penutup surah Al-Mu'minun, bermula daripada ayat 115 hingga 118. 115 hingga 118. Pasal apa ayat ini? Ayat ini disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ayat ini dimasukkan oleh Imam Hasan Al-Banna dalam maksurat. Kalau kita baca maksurat pagi-pagi, kita akan disuruh baca ayat ini pagi dan petang. Ayat ini sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis, seorang sahabat kata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kami membaca afahasibtum." Itulah firman Allah Taala ayat 115 hingga 118. Pendek. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Sahabat menyebut dalam satu hadis mereka, apabila kami nak pergi berperang, bila kami nak pergi berperang, Nabi memperingatkan kami supaya baca ayat afahasibtum sampai habis, sampai ayat wa anta khairur rahimin. Maknanya kalau kita tengok di sini ayat 115 hingga 118. Maka kata sahabat Nabi, sahabat kata, bila kami baca ayat ini pergi kepada medan peperangan, faghanimna wa salimna, maka dengan berkat kami membaca ayat ini, kami telah selamat daripada pertempuran tersebut, bahkan kami telah mendapat harta ghanimah dalam peperangan. Sahabat pergi perang baca ayat, Nabi ajar. Jadi sebab itu kita ni tak pergi perang kita tak pergi perang, tapi dalam kehidupan kita banyak benda-benda penting. Banyak benda-benda penting yang kita lakukan. Ya tak? Sebab tu kalau kita nak kias dalam kehidupan kita, kadang-kadang dalam hari-hari kita ada masa kita pergi temu duga, ya, ada masa kita nak bentang proposal cadangan projek kita kepada pihak atasan. Jadi maknanya kalau sahabat dulu dia pergi perang, dia baca ayat ni dapat kemenangan sebagaimana yang diajar oleh Nabi, maka kita tak pergi perang ni, sekadar perang nak mencari rezeki atas dunia ni, maka apakah kiranya kita baca ayat ni sebagai satu amalan kita. Sebab tu Hasan Al-Banna mengajar setiap pengikut Ikhwanul Muslimin mengamalkan zikir maksurat. Di antara ayat dalam zikir maksurat ialah ayat 115 dan ayat 118 daripada surah ini. Ya. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itu baru kita masuk pengenalan surah. Maknanya kita dah tahu sedikit sebanyak apa cerita ataupun kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ini, ya. Kita lihat sedikit sebanyak huraian ayat daripada ayat 1 hingga ayat 11 yang menjadi intisari perbincangan kita pada hari ini, iaitulah berkenaan dengan ayat yang menjelaskan berkenaan dengan sifat-sifat mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithuna alladhina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim, ayat 1 hingga 11 daripada surah Al-Mu'minun. Jadi kerana pentingnya ayat ini, hinggakan surah ini dinamakan bersempena dengan surah Al-Mu'minun. Dalam satu hadis Nabi SAW sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Nasai, seorang lelaki pernah bertanya kepada Aisyah. Orang lelaki dia tanya kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Nabi SAW? Macam mana akhlak Nabi? Kalau nak kenal Nabi ni macam mana? Kami ni tak pernah tengok Nabi. Macam mana kalau kita nak kenal Rasulullah tu macam mana?
Maka kata Aisyah, kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Perangai Nabi apa dia? Al-Quran. Segala akhlak, sifat-sifat terpuji berkenaan dengan orang yang beriman adalah perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat daripada suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau nak kenal Rasulullah, perangai dia, antara sifat Nabi, lihatlah ayat 1 hingga ayat 9. Maknanya faham pada kita, ayat ataupun sifat-sifat dalam ayat surah Al-Mu'minun ini adalah merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi itu dianggap sebagai terjemahanul Quran, the walking Quran, ar-rajul Qurani. Nabi itu dianggap sebagai Al-Quran yang bergerak, lelaki Al-Quran, kerana segala pergerakan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi adalah terjemahan daripada titah perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini nak menunjukkan kepada kita pentingnya ayat di dalam surah Al-Mu'minun, khususnya bahagian awal ini, kerana menggambarkan kepada kita sifat mukmin yang sejati, khususnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sikit keterangan yang saya ada ni, setakat yang kita sempat. Kalau kita tak sempat, insya-Allah boleh baca sendiri, kita baca sifat-sifat mukmin yang mendapat kemenangan. Surah Al-Mu'minun dimulakan dengan menyatakan sifat mukmin yang merupakan golongan manusia yang beruntung, yang mendapat kemenangan, keselamatan, pahala, keredaan Allah di hari akhirat. Jadi Allah Ta'ala kata sifat mukmin ni orang yang berjaya. Mukmin yang berjaya orang beriman. Sebab itu digunakan kalimah falah. Kadang-kadang digunakan kalimah al-fauz, zalikal fauzul azim, kejayaan yang besar, atau kadang-kadang kemenangan. Mukmin juga dipanggil al-ghalibun, ulaika humul ghalibun, orang yang diberi pertolongan Allah, mendapat kemenangan ke atas musuh. Ini sifat-sifat mukmin. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat ini, Allah mulakan dengan sifat sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman. Surah ini ditutup dengan ayat yang menjelaskan yang tidak berjaya itu adalah orang yang engkar kepada Allah. Kalau ayat ini dikata qad aflahal mu'minun, ayat 117 di penghujung surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala kata innahu la yuflihul kafirun, hanya sesungguhnya orang yang tidak berjaya itu adalah orang kafir. Ini cantiknya Al-Quran. Sebab tu susunan Al-Quran ni sedang dimaaf sekalian, disusun cantik. Cerita yang berjaya mukmin, cerita sifat satu-satu, cerita macam-macam cerita, penghujung ditutup yang tidak berjaya itu adalah orang kafir. Ini keindahan Al-Quran. Di dalam ayat ayat 1 hingga 11 merupakan menjelaskan sifat dan akhlak mukmin yang merupakan cerminan daripada akhlak agung Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut di dalam hadis. Sifat yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beriman adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Sifat yang paling utama bagi mukmin adalah kualiti ibadah salatnya yang ditunaikan dengan khusyuk. Nabi sendiri meletakkan salat dalam kedudukan istimewa, di mana beliau bersabda, maksudnya diberikan kepadaku kecintaan kepada wanita, wangi-wangian, dan salat dijadikan untukku sebagai amalan yang paling menyenangkan. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Jadi Nabi kata sembahyang yang khusyuk ni ialah sembahyang yang macam Rasulullah. Tak, macam Rasulullah rasa. Maknanya sembahyang yang dijelaskan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sembahyang itu sebagai amalan yang paling menyenangkan. Seronok sembahyang, lazat rasa sembahyang. Ini ciri sebahagian daripada ciri khusyuk, rasa lazat sembahyang. Sebab tu kita lazat sembahyang ni, sedang dimaaf sekalian, merasa lazat ibadat ni, dia macam juga benda lain, perlu kepada latihan, mujahadah. Dan kita nak rasa Allah Ta'ala beri kepada kita kelazatan sembahyang. Mencari kelazatan sembahyang, keseronokan sembahyang ni satu benda yang sangat dituntut. Sebab itu kata Ibnul Qayyim,
Kalau orang tidak merasakan lazat sembahyang, dibimbangi dia tidak berpeluang masuk syurga. Sebab sembahyang yang menyeronokkan ini dipanggil, dalam istilahnya dipanggil al-jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Kata Ibn Qayyim, lillahi jannatan, al-jannatul ajilah wal jannatul ajilah, man lam yadkhulil uda lam yadkhulis saniyah. Allah ada dua syurga, syurga yang disegerakan dan syurga yang ditangguhkan. Siapa yang tidak masuk syurga yang disegerakan, tidak berpeluang masuk syurga yang ditangguhkan, syurga yang kekal abadi. Apa dia maksud syurga yang disegerakan? Inilah yang diurai oleh ulama-ulama tasawuf. Dia kata, wa ju'ilatis salah al-jannatul ajilatu lil muttaqin. Dijadikan sembahyang itu seumpama syurga yang disegerakan bagi mukmin yang bertakwa. Jadi maknanya kita, marilah kita berusaha untuk sama-sama jadi rasa lazat ibadat. Rasa lazat ibadat. Ya tak? Jadi biasanya kelazatan ibadat ni hanya diperolehi apabila kita berasa kurang lazat dengan benda dunia. Dia tak jadi kita dunia pun kita lazat, sembahyang pun lazat, dia tak jadi. Dia mesti salah satu. Tak? Kalau kita masih belum lazat ibadat, maknanya kita lazat lagi dengan keseronokan dunia. Tak seronok kita lazat. Kita lazat berhibur lagi, tak tengok TV lama-lama, tengok bola, seronok lagi. Dah hukumnya tidaklah salah. Tak, tapi salah satu Tuhan tarik kepada kita. Bila Tuhan beri lazat kepada kita benda dunia, Tuhan tarik kepada kita lazat perkara akhirat. Itu dia tak jadi. Dia kita ni apa, hiburan pun naik, ibadat pun naik, dia tak jadi gitu. Ada mesti salah satu. Dan Tuhan tak bagi dua-dua. Kita seronok ibadat, benda-benda yang lain ni biasanya kita kurang sikit secara otomatik. Tak, kita lebih dengan perkara-perkara hiburan ini, walaupun asalnya hukumnya harus. Asal bukan harus. Tak, contoh kita dengar lagu. Tak, kita letaklah hukum harus, atau kita letak hukum makruh. Banyak sangat dengar. Tak, satu benda yang Tuhan tarik, kita tidak rasa lazat sembahyang. Maknanya itu kita berpada-pada. Sebab tu dalam agama kita berpada-pada dengan perkara yang berkaitan dengan perkara. Nanti kita akan ulas dalam bab perkara yang kedua, menjauhi perkara yang larat, ya. Salat yang khusyuk adalah salat yang menjadi penghubung antara hamba dan penciptanya, yang menjadikan seseorang itu meninggalkan perkara keji dan mungkar. Jadi makna sebab itu kita lihat, ya, khusyuk dalam salat ini maksudnya hadir hati. Kita tak nak pergi khusyuk dengan maksud keseronokan tadi. Kita ambil khusyuk dalam konteks fiqh. Fiqh mengatakan khusyuk dalam sembahyang ni wajib. Wajib dengan maksud macam mana? Mesti ada hadir hati sekurang-kurangnya seketika dalam sembahyang. Bukan wajib sepanjang masa. Kalau wajib sepanjang masa tak sah sembahyang kita. Betul, ulama fiqh dia kata khusyuk tu wajib. Wajib macam mana? Hanya beberapa ketika ada hadir hati. Contoh takbir. Aku sembahyang fardu Zuhur 4 rakaat. Hati-hatilah kita baca Fatihah semua dah. Bila sampai baca surah, kalah pula Kolombia. Nyentuh kita hati kita dah. Alalah hati kita tu dah hadir dia tu. Sahlah sembahyang kita. Maknanya sudah ada hadir hati seketika. Jadi kalau ya, kerana khusyuk daripada awal sampai akhir bukan syarat kesempurnaan sembahyang. Cuma syarat kata jangan sampai awal sampai akhir kita tak tahu apa dalam sembahyang kita. Itu baru dihukumkan sebagai tidak sah sembahyang. Ya. Baik, menjauhi perkara lagha. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yakni dari perkara kebatilan serta berbagai ucapan dan perbuatan yang tidak membawa faedah dan manfaat, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, lalu mereka lalu saja dengan menjaga kehormatan diri mereka. Suratul Furqan. Mukmin yang baik akan sentiasa menjaga dan menghargai setiap peluang yang dia ada, yang dia miliki, waktu kemudaan, kelapangan, masa sihat, nikmat harta, nikmat hidup, yang semuanya digunakan dengan sebaik. Jadi maknanya dalam syarak kita ni, ya, dalam agama kita seboleh yang mungkin
disuruh oleh syarak menjauhkan dari diri daripada perkara-perkara lagha. Perkara lagha ni bahasa mudah, perkara yang tiada memberi faedah untuk dunia, tiada faedah juga untuk akhirat. Itu mudah. Lagha lah tu. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Jadi mana itu terjemahan paling mudah berkenaan dengan lagha. Hasan al-Banna berkata, al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajipan yang mesti dilaksanakan lebih banyak daripada waktu yang ada. Sebab itu kita sebagai orang beriman, maknanya waktu-waktu kita ni sewajarnya diisi dengan perkara yang bermanfaat. Ya, perkara yang bermanfaat. Sebab dalam kaedah ni senang, ya. Illam ta'mal fil khairi ta'mal fil syarr. Kalau kamu tak buat benda baik, kamu akan buat benda jahat. Manusia macam tu. Dan kita banyak masa tak guna untuk baca Quran, mesti ada benda lain kita baca. Dia tak berlaku. Kita tak baca Quran, tak baca benda lain, tak ada, tak berlaku. Habis-habis tidur, lara juga kita tidur. Nah, sebab tu kaedah senang. Tak buat benda baik, akan buat benda yang tidak baik. Ya, bagi dalam konteks orang yang beriman, perkara yang harus tanpa dosa pun sudah dikira satu kerugian. Benda tu harus. Contoh, duduk saja. Duduk saja. Dosa tak duduk saja? Taklah dosa. Nah, tapi bagi orang yang beriman rugilah. Patut duduk saja, subhanallah. Duduk saja, istighfar. Itu bagi orang yang beriman. Baik. Imam Al-Jauzi telah menggariskan 10 perkara yang sia-sia. Ada banyak perkara yang sia-sia ni. Kalau kita nak hurai satu-satu, ya, panjang. Yakni yang pertama, ilmu yang tidak diamalkan, amalan yang tidak ikhlas, harta yang bertimbun yang tidak dimanfaatkan oleh tuan punya harta, hati yang tiada perasaan cinta dan harap kepada Allah, tubuh badan yang tidak patuh kepada perintah Allah, mencintai Allah tanpa mematuhi suruhannya dan mencari redanya, masa yang tidak digunakan untuk menghapuskan dosa, akal fikiran yang berfikir pada perkara yang sia-sia, bekerja untuk seorang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, mengharap dan takut pada seseorang, hakikatnya seorang itu juga tertakluk sepenuhnya pada kekuasaan Allah. Ini 10 perkara yang telah diuraikan oleh Ibn Jauzi. Kalau ni kalau dibuat oleh seseorang tu sia-sia, ya, sia-sia bagaimana seseorang itu. Berikutnya ialah berkenaan dengan kewajipan zakat. Wallazina hum aniz zakati fa'ilun. Seseorang itu melaksanakan kewajipan zakat, iaitulah seorang mukmin yang melaksanakan hak-hak hartanya dari segi pencariannya, perbelanjaannya, termasuk juga menunaikan hak-hak zakat yang diwajibkan. Zakat yang ditunaikan bukan sekadar membersihkan harta, malah akan membersihkan jiwa pemilik harta berkenaan. Ini sifat orang mukmin, bukan sekadar berkait dengan jiwa dia, berkait dengan tanggungjawab dia terhadap Tuhan, berkait juga dengan tanggungjawab kepada manusia. Antara tanggungjawab yang paling besar kepada manusia ialah yang berkaitan dengan hak harta, yakni menunaikan tanggungjawab harta. Wallazina hum li furujihim hafizun, iaitulah orang yang menjaga kemaluan mereka. Seorang mukmin adalah mereka yang menjaga kemaluan mereka daripada perzinaan dan dosa yang lain yang melibatkan kemaluan. Orang mukmin ni adalah orang yang menjaga diri daripada melakukan maksiat yang berkaitan dengan kemaluan. Kalau kita baca huraian para ulama, dosa kemaluan ni lebih 10 dosa sekurang-kurang. Nah, kita selalu terfikir dosa kemaluan ni tak ada benda. Dosa kemaluan ni zina kot, kita terfikir tak. Tapi dihurai oleh para ulama, misalnya dalam kitab Kifayatul Muhtadi, dalam bab dosa-dosa, ya, dalam bab dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, ya, pengarang telah menyenaraikan kepada kita lebih 10 dosa yang berkaitan dengan kemaluan. Yang pertama berkaitan dengan zina, dosa, jelaslah pada kita. Yang kedua berkaitan dengan hukum liwat. Mana hukum liwat? Maknanya seorang melakukan hubungan sesama jenis, lesbian ataupun gay dan seumpamanya. Yang ketiga, termasuk juga kesalahan tidak menjaga faraj, melakukan hubungan dengan isteri pada tempat dan keadaan yang tidak dibenarkan syarak. Dosa juga. Contoh, ya, berjima' dengan isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan nifas, atau isteri dalam keadaan haid yang belum mandi, darah dah kering, ya, tak sabar nak tunggu, jima', maknanya tidak menjaga kemaluan. Termasuk juga mengadakan hubungan dengan isteri dalam keadaan ihram, tidak menjaga kemaluan juga. Mengadakan hubungan dengan isteri di bulan Ramadan, nampak? Dah lah dosa besar. Ya dah, kemudian kena kifarat lagi, ya.
Termasuk juga mengadakan hubungan dengan isteri di tempat yang tidak dibenarkan syarak, di lubang yang tidak dibenarkan syarak. Ya, ini mana termasuk dalam perkara tidak menjaga kemaluan. Selain daripada itu disebut juga ulama dalam menguraikan perkara ini, ya, orang yang mengeluarkan, ya, maninya dengan tangan, ini onani, ya, termasuk juga dalam ayat ini. Mana orang yang tidak menjaga kemaluan, kecuali tangan isterinya. Sebab dalam kitab, tangan isteri. Anak mana seronok seorang-seorang tak boleh. Ya. Termasuk juga dalam menjaga kemaluan orang yang membuka aurat. Sebab aurat ni dia berkait dengan kemaluan. Ya. Termasuk juga dosa yang berkaitan dengan kemaluan ini ialah orang yang buang air dalam keadaan menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat di tempat yang tidak tertutup. Tempat yang tertutup tak ada masalah, sekadar khilaf para ulama. Ya, ini kalau kita buat tandas, contoh tak, tandas kita menghadap kiblat zaman sekarang. Orang buat jamban bukan tengok kiblat tak kiblat, lasah je. Nah, yang penting dia kata mana kena matahari. Mana kena matahari, aku nak rumah aku ni waktu petang redup. Dia tak kira. Padahal salah satu daripada peraturan syarak, ya, tandas tu kena tengok juga sama ada dia menghadap atau membelakangkan kiblat. Ya, walaupun para ulama mengecualikan dalam bab tempat yang berdinding, ini kita tandas berdinding, tetapi setengah ulama menghukumkan makruh juga. Makruh lah. Betapa mulianya kiblat tu. Nah, tapi kalau di luar daripada tempat yang terbuka, contoh di padang pasir, di mana-mana lah, di open air, jenis macam ni, ya, kita musafir atau seumpamanya, kalau kita menghadap kiblat, sengaja menghadap kiblat, sengaja membelakang kiblat, dia termasuk dalam perbuatan yang haram dan berdosa besar. Kalau dia dengan niat menghina kiblat, jatuh murtad. Jangan main agama, berak murtad. Murtad bukan tunggu isi borang masuk Kristian. Pasal mencemar syiar Islam. Mana kiblat? Sana. Okey, aku nak ngadap kiblat. Contoh, ada orang jenis macam tu dah. Tapi kalau dia tidak tahu, itu cerita lain. Jadi maknanya tetap dihukumkan sebagai perkara orang yang tidak menjaga kemaluannya, sebagaimana dihuraikan oleh para ulama. Termasuk juga dalam bab menjaga kemaluan ni adalah orang yang buang air di tempat yang tidak dibenarkan. Seperti mana orang buang air di tempat yang terhormat, yang depan rumah orang, di tempat mulia, atau di tempat teduhan orang, tempat penggubas, tempat orang berteduh. Sebab tu Nabi mensifatkan orang yang buang air tempat macam ni sebagai orang yang dilaknat. Nampak? Buang air di tempat orang bawah pokok, tempat orang berteduh. Kecuali kalau tempat orang berteduh tadi, tempat orang buat maksiat, itu jadi pahala pula buang air itu. Itu pula. Kita tahu tempat itu orang berjudi, siang malam berjudi situ. Kita nasihat tak makan dia ni. Tak makan buat judi ni. Ada seronok dia berjudi situ. Jadi kita pakatlah JK masjid buat kerja gotong royong malam ni. Nasihat tak makan, kita pakat buang air tempat judi dia tu. Seminggu dia cuti. Seminggu dia cuti. Ada pahala insya-Allah. Ini pula syarat. Ya, bila benda yang tidak baik dibuat pada tempat yang kotor, jadi pahala. Kerana dapat mencegah kemungkaran. Dan akhir sekali, dalam Kifayatul Muhtadi dia menyenaraikan di antara orang yang melakukan kesalahan dalam bab tidak menjaga kemaluan ialah tidak berkhatan. Mana kita boleh hurai ayat, apa dalil orang tak berkhatan tu berdosa ni? Walladzina hum walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kemaluan ni maksudnya ialah orang yang berkhatan. Itu berkhatan ni wajib. Wajib bagi lelaki dan juga wajib bagi perempuan. Orang yang tidak berkhatan dianggap berdosa. Ada? Kalau lelaki kalau sudah besar sekalipun dia tidak berkhatan, maka wajib dikhatankan. Kerana khatan itu bukan sekadar kewajipan syarak, tetapi dia berkait juga dengan soal taharah. Pada perempuan dia tidaklah dituntut untuk berkhatan bila dah berumur, ya. Baik, itulah di antara sifat-sifat orang mukmin dan kemudian dinyatakan kepada kita berkenaan dengan keburukan dosa zina, yang mana
Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, umatku masih dalam keadaan baik selagi perbuatan zina tidak melanda mereka. Apabila perbuatan zina bermaharajalela di antara mereka, maka Allah menurunkan siksaannya pada sesama mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, iaitu orang yang memelihara amanah dan menjaga janji. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang yang memelihara salatnya. Sembahyang ni diulang 2 kali. Tak, sifat yang mula-mula kemudian ditutup dengan sifat sembahyang. Iaitulah orang yang menjaga sembahyang, yang tidak mensia-siakan sembahyang, menjaga segala rukun dan syaratnya, termasuk kesempurnaan khusyuk. Sifat orang yang beriman, ya. Dan mukmin yang memiliki sifat-sifat yang dinyatakan di atas itulah, kata Allah, alladzina yarisunal firdaus, mukmin yang akan mewarisi syurga firdaus. Yang mana syurga firdaus ini adalah syurga yang Nabi SAW suruh kita minta. Kita ni kalau minta, kata Allah, kata Nabi, minta syurga firdaus, kerana di syurga yang terbaik. Walaupun mungkin kita ni tidak layak. Itu dalam zikir kita, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku ni tidak layak, ya Allah, masuk firdaus. Semayang pun tak berapa khusyuk. Tak? Kemaluan pun kadang-kadang tak berapa jaga sangat. Zakat pun bayar juga. Tapi ya Allah, walaupun aku tak berapa layak, aku hendak juga syurga firdaus. Itu sifat kita. Tak maknanya kita mengaku kekurangan depan Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita berharap agar tetap Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga firdaus. Di sebalik kekurangan yang kita ada, mudah-mudahan kita mendapat rahmatnya, insyaAllah. Kerana Nabi bersabda syurga itu ada 100 tingkatan, dan setiap tingkatan jaraknya antara langit dan bumi. Tingkatan yang paling tinggi ialah syurga firdaus, dan paling utama juga syurga firdaus. Daripadanya lah mengalir sungai-sungai syurga. Apabila kalian memohon kepada Allah, pohonlah syurga firdaus. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada tazkirah kita berkenaan dengan pengertian daripada suratul Mukminun, yang tidaklah saya huraikan secara detail, hanya sekadar isi-isi penting yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan kita sambung lagi dalam perbincangan kita yang berikutnya di minggu akan datang. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah Ta'ala, sebarang kekurangan kelemahan saya kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.